Renjis-renjis dipilih, ditepungilah tawa. Hai beras kunyit ditebu, disiram si air mawar. Duduk muda sejoli atas pelamin berseri, dihias intan baiduri sebagai raja sehari. Amboi, Cikgu Ija. Dari jauh Mira dengar suara Cikgu terngiang-ngiang merdunya. Cikgu, artinya siapa yang nak kahwin tu, Cikgu? Tak ada siapanya yang nak kahwin. Saja bersihkan tepak siri ni. Nak gilap-gilapkannya. Dah lama berhabuk. Kita kan perlu jaga kebersihan. Betul, Cikgu. Tapi kan Cikgu, Mira tengok Cikgu bersihkan tepak sirih ni guna cuka. Cuka ni bukan dalam masakan ke, Cikgu? Mira tahu cuka guna dalam masakan saja kan? Sebenarnya Mira, cuka ni mempunyai pelbagai kegunaan. Banyak kegunaan sebenarnya. Jadi Mira nak tahu tak kegunaan lain? Mestilah nak, Cikgu. Baik, kalau nak tahu, jom ikut kelas Cikgu. Jom, Cikgu. Didik TV KPM. Direnjis-renjis dipilis, ditepungilah tawa. Hai semua, apa khabar? Assalamualaikum. Seperti biasa, anda sedang menonton slot menengah atas di Didik TV KPM. Saya Syamira Nazir. Hari ini kita akan belajar satu mata pelajaran yang cukup menarik dan dekat di jiwa kita, iaitu mata pelajaran Bahasa Melayu dengan tajuknya Petua Tok Nan. Siapa cikgu kita tadi yang bersihkan tepak sirih ni dengan menggunakan cuka? Nak tahu siapa beliau? Jom kita saksikan Profa Guru. Dia datang dengan lenggang-lenggoknya. Bersama dengan kita hari ini, kita ada Cikgu Rohaiza Omar atau lebih mesra disapa Cikgu Ija. Assalamualaikum, Cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mira apa khabar? Saya khabar baik, Cikgu. Alhamdulillah, sihat ya? Sihat, Cikgu. Alhamdulillah. Cikgu Rohaiza Omar dari SMK Puchong Perdana Selangor. Betul, tepat sekali. Cikgu, sebelum kita berbicara ataupun berbincang kita punya tajuk mata pelajaran kita pada hari ini, Cikgu. Ya, saya. Tak lupa juga kita ada murid-murid di dalam talian. Kawan-kawan baru saya kan, Cikgu? Ya. Cikgu berikan Mira kawan-kawan baru ni. Okey, kalau macam tu, ayo kita berkenalan dengan mereka, Cikgu. Manakah mereka? Wah, Assalamualaikum semua. Apa khabar? Okey, Cikgu, siapa nama kawan-kawan baru saya ni? Boleh Cikgu perkenalkan mereka? Yang sebelah sana tu, yang di sebelah sana tu, yang handsome, yang tampan itu bernama Amirul Afif. Di sebelahnya, kekal dengan senyuman manisnya, ni bernama Aziz. Kita turun ke bawah. Baik, begitu manis senyumannya, bernama Alia Syazrina. Dan akhir sekali yang memang sentiasa tersenyum, iaitu Mai Sarah. Mai Sarah. Wow, nampaknya Cikgu kawan-kawan baru saya ni teruja dan nampak sangat ceria, lengkap beruniform sekolah, Cikgu. Ya, betul. Okey, salam perkenalan kepada semua kawan-kawan saya dari SMK Puchong Perdana Selangor. Baiklah, Cikgu, kawan-kawan dah kenal dah, kan? Murid-murid di rumah pula pasti tertanya-tanya dekat Cikgu. Apa yang kita nak belajar hari ni dalam bahasa Melayu? Katanya Petua Tok Nan. Apa tu? Siapa Tok Nan tu, Cikgu? Sebenarnya, Tok Nan ini ialah watak dalam cerpen ini. Tok Nan ni banyak memberikan petua. Jom kita belajarlah. Okey, sila, Cikgu. Baiklah. Baik, tema yang kita akan pelajari pada hari ini ialah anda bersih, anda sihat, dan cikgu akan mengajar berkaitan dengan Petua Tok Nan. Ini cerpen Petua Tok Nan. Baiklah, seterusnya. Baik, standard kandungan dan standard pembelajaran untuk fokus cikgu pada hari ini ialah SKS, standard kandungan 2.1, iaitu membaca secara mekanis
pelbagai bahan prosa dan puisi. Manakala SP-nya pula ialah SP 2.1.2 iaitu membaca petikan prosa dan puisi dengan intonasi yang betul dan nada yang sesuai berdasarkan situasi. Jadi kita pergi lebih lanjut, Mira, Boleh, cikgu. berkaitan dengan SP ni tadi, apakah yang dimaksudkan dengan mekanis? Mira tahu tak, nak membaca sebenarnya ada istilah mentalis dan mekanis. Wow. Ha. Apa dia mentalis? Mentalis bermaksud baca tu secara mental, secara senyap. Dalam fikiran. Manakala menurut SK 2.1 ini ialah membaca secara mekanis. Mekanis bermaksud bacaan secara kuat. Yang mementing apabila kita membaca secara kuat, maka perkara yang dipentingkan ialah intonasi dan nada. Yang ini yang cikgu nak tekankan pada hari ini. Manakala intonasi tersebut mestilah betul dan nadanya mesti sesuai dengan situasi semasa murid membaca. Mira pernah dengar tak kalau tiba-tiba dalam situasi dalam ayat itu ayatnya ayat marah. Contohlah kan. Hey anak muda. Kita tak cakap hey anak muda. Jadi betul. intonasinya berbeza. Hey anak muda. Itulah pentingnya apabila kita membaca secara mekanis ini. Baik. Baiklah. Seterusnya kita teliti pula apakah dalam SP 2.1.2 ini membaca petikan prosa dan puisi dengan intonasi yang betul dan nada yang sesuai berdasarkan situasi. Jadi yang pertama kita perlu tahu intonasi itu apa? Intonasi bermaksud turun, naik atau tinggi, rendah nada suara. Seperti cikgu maklumkan sebelum inilah. Hei anak muda. Apabila kita dalam nada atau situasinya marah begitu, hei anak muda. Berbeza. Jadi ini akan menarik orang lain untuk mendengar apa yang kita baca tu tadi. Baik, seterusnya dalam SP itu juga ada disebutkan tentang nada. Jadi nada ni sebenarnya apa? Nada ni ialah lagu suara yang menunjukkan perasaan berdasarkan ragam seperti emosi, gembira, latar dan suasana. Mira, kalau kita gembira kan, kita nak menunjukkan emosi kita mesti melalui ayat, betul? Betul. Contohnya, gembiranya saya pada hari ini. Jadi intonasinya berbeza dengan gembiranya saya pada hari ini. Itu berbeza intonasinya. Baik ya. Seterusnya, perkara yang kita perlu tahu juga adalah dalam SP tersebut dinyatakan berkaitan dengan situasi. Apa dia situasi ni? Situasi ialah suasana yang meliputi pelbagai keadaan dan tempoh masa. Jadi dalam sesuatu petikan ada situasi-situasi yang terdapat dalam petikan tersebut yang perlu dikenal pasti oleh murid semasa membaca secara mentalis. Mentalis tadi. Kemudian apabila membaca secara mekanis, diluahkan, dinyatakan, dituturkan dengan cara yang mengikut situasi tersebutlah. Betul. Itulah pentingnya membaca. Baik, seterusnya cikgu sisipkan juga di sini ya Mira. Standard kandungan 4.1 iaitu memahami dan mengapresiasi karya sastra. Hal ini dikatakan demikian kerana murid akan membaca karya sastra iaitu cerpen Tok Nan. Jadi cerpen ialah termasuk dalam karya sastra. Manakala standard pembelajaran dia ialah 4.1.1 iaitu memahami dan mengapresiasi untuk menghubungkan aspek yang menarik dalam prosa moden dan prosa tradisional. Jadi kita tengok seterusnya. Apakah maksud memahami? Biasanya pelajar akan cakap, cikgu saya faham apa yang saya baca ni. Cikgu saya faham, cikgu faham sangat. Tapi apabila ditanya apa yang kamu faham? Tak tahu nak jawab. Jadi memahami bermaksud tahu dan mengerti benar cara sebutan, intonasi dan makna semasa membaca. Manakala mengapresiasi ialah pengiktirafan dan penghayatan nilai sesuatu karya sastra atau karya seni.
Begitulah kita dah mengkaji berkaitan dengan berkaitan dengan SP tadi, iaitu pertama kemahiran membaca dan cikgu sentuh juga aspek seni bahasa yang dimasukkan dengan kemahiran membaca pada hari ini, Mira. Baik, wow, cukup jelas standard pembelajaran daripada cikgu tentang apa yang kita nak belajar hari ini, iaitu kemahiran membaca dan juga daripada aspek seni bahasa. Macam mana kita nak orang kita melontarkan intonasi yang tepat, cikgu. Baik. Kita berhenti berehat seketika, kita kembali selepas ini untuk lebih banyak perkongsian daripada cikgu Rohaiza. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Baik, kembali kita dalam slot menengah atas di Didik TV KPM, di mana pada hari ini kita akan belajar mata pelajaran Bahasa Melayu untuk murid-murid tingkatan 5 dengan tajuknya Petua Tok Nan. Dan bersama dengan kita hari ini Cikgu Rohaiza, atau lebih mesra disapa dengan panggilan Cikgu Ija. Cikgu, di segmen ini apa pula yang cikgu nak kongsikan kepada Mira dan murid-murid yang berada di dalam talian dan juga di rumah? Silakan cikgu. Tadi cikgu dah cakap kan bahawa hari ini kita akan menekankan tentang kemahiran membaca, iaitu membaca secara mekanis dengan sebutan, dengan intonasi dan nada yang sesuai. Betul. Jadi dah namanya membaca, kita bacalah cerpen Petua Tok Nan ni, Mira. Ayo cikgu. Cikgu baca dulu ya. Silakan cikgu. Nanti Mira akan sambung. Baik. Naim tidak suka membersihkan bilik air yang banyak kotoran degil. Tiba-tiba dia teringat akan petua yang pernah diberikan oleh Tok Nan kepadanya. Dia pun pergi ke dapur mengisi botol penyembur dengan separuh air dan separuh cuka. Dia kembali ke bilik air dan menyemburkan campuran tersebut pada permukaan cermin. Selepas itu, dia mengelap permukaan cermin itu dengan kertas surat khabar. Mira, macam mana cikgu baca tadi, Mira? Satu demi satu, betul? Betul. Jadi apabila kita membaca, ada intonasi dan nada yang perlu disesuaikan dengan petikan tersebut. Nanti jangan pula baca, Naim tidak suka membersihkan bilik air yang banyak kotoran degil. Jadi tidak, sebutan itu tak jelas. Jadi apabila membaca, murid perlu membaca satu perkataan itu dengan jelas intonasi dan nadanya, Mira. Ya? Baik, cikgu. Baik. Kita pergi kepada slide yang kedua. Cikgu nak dengar Mira bacalah. Alamak, baiklah cikgu. Saya cuba untuk baca cikgu ya. Baik. Kalau salah, minta cikgu untuk betulkan. Baik, saya cuba cikgu. Silakan. Naim tersenyum puas di hadapan cermin yang telah bersih dan bersinar. Namun demikian, dia termenung apabila melihat jubin dan singki yang kotor. Apakah yang dimenungkan itu, Naim? Suara Tok Nan tiba-tiba menyedarkan Naim daripada lamunan. Tok Nan, Tok sampai bila? Terkejut Naim. Kata Naim sambil bersalam dengan Tok Nan. Macam mana cikgu? Boleh ke cikgu? Terbaik, Mira. Ini untuk pelajar cemerlang ni. Mira. Itu saya pelajar cemerlang. Kita ada juga murid-murid yang cemerlang di belakang ni, cikgu. Kita doakan. Baik, Mira, perasan tak dalam petikan tersebut ada ayat seru? Tok Nan, sekiranya pelajar tidak tahu intonasi dan nada yang sesuai, kemungkinan sebutannya berbeza. Apabila mereka membaca tu berbeza. Mungkin, Tok Nan, marah dengan nada yang marah. Jadi, di sini nadanya ialah apa, Mira? Terkejut. Tok Nan, Tok sampai bila? Ayat tanya. Apabila ayat tanya, maka intonasinya juga berbeza berbanding dengan murid membaca ayat penyata. Betul. Jika ayat penyata, Tok sampai bila? Rendah nadanya. Tetapi apabila ayat tanya, maka bila kita bertanya, nadanya agak tinggi. Betul. Tok sampai bila? Jadi perlukan jawapan selepas itu. Betul? Betul. Tepat sekali. Baik, kita dengar pula. Cikgu dah baca.
Mira dah baca. Betul. Intonasi dah tepat. Mhm. Mari kita dengar bacaan daripada rakan-rakan Mira ni. Baik cikgu. Siapa murid pertama yang kita nak panggil cikgu? Siapakah yang sudi membantu cikgu untuk membaca petikan ini? Silakan. Silakan Amirul. Tok. Tok baru saja sampai. Mama kata Naim sedang membersihkan bilik air. Jadi Tok terus ke sini. Kata Tok Nan. Baguslah Tok Nan datang. Baru saja tadi Naim menggunakan petua yang Tok beri untuk membersihkan cermin. Manalah tahu kalau Tok Dan ada petua untuk membersihkan jubin dan sinki pula. Kata Naim. Tak ada masalah. Pergilah ambil serbuk penaik di dapur. Kata Tok Nan. Baik, terima kasih Amirul. Amirul tadi telah baca dengan intonasi dan nada yang sesuai. Tetapi pada pendapat rakan-rakannya ni jadi sebenarnya kena beri respon juga ni. Pada rakannya ada atau tidak intonasi Amirul tadi yang kurang sesuai pada pendengar anda semasa Amirul membaca tadi. Ada tak agaknya? Silakan Aziz. Sila. Pada pendapat saya, intonasi nada untuk ayat tak ada masalah. Kurang sesuai intonasinya. Kurang sesuai Aziz? Kenapakah kurang sesuai tu Aziz? Sebab apabila kita kerana ayat tersebut adalah bukan ayat tanya. Betul tu Aziz. Terima kasih Amirul. Okey, Aziz kata tadi ayat tersebut itu tak ada masalah yang dibaca oleh Amirul itu tidak ataupun kurang sesuai dalam semasa membaca kerana ayat tersebut bukanlah ayat tanya, tak perlu ditinggikan masalah tu. Maka cara yang betul, yang paling sesuai ialah tak ada masalah. Apabila seseorang itu berhadapan dengan masalah, janganlah kita tak ada masalah. Macam itu ya Mira ya. Baik cikgu. Baik, seterusnya petikan yang ketiga dah selesai. Kita baca pula petikan yang seterusnya. Petikan yang keempat. Siapa nak cuba untuk membaca? Saya cikgu. Silakan. Silakan Alia. Alia. Tidak lama kemudian, Naim tiba membawa serbuk penaik. Tok Nan mengambil serbuk tersebut dan menaburkannya pada permukaan jubin dan sinki yang telah dibasahkan dengan cuka. Setelah 5 minit, dia menyuruh Naim menyental jubin dan sinki itu dengan berus. Setelah dibilas dengan air, jubin dan sinki kelihatan bersinar. Senang bukan? Kata Tok Nan. Naim menganggukkan kepala. Baik. Jadi pada pendapat rakan-rakan Alia, anak murid saya, agak-agaknya bacaan Alia itu tadi sesuai tak intonasi dan nadanya? Ada sesiapa yang nak memberikan pendapat? Saya cikgu. Silakan. Pada pendapat saya, intonasi dan nada yang dibacakan oleh Alia sebentar tadi sangat sesuai dengan petikan. Sangat sesuai. Mira pula rasa macam mana Mira? Saya rasa cikgu sesuai juga nada bacaan Alia tadi. Betul, memang sesuai. Alia membaca bacaan nada dia untuk ayat tanya tu, contoh senang bukan dengan nada yang tinggi. Itu sesuailah tu. Baik, kita pergi pada petikan seterusnya. Petikan yang kelima. Silakan. Sekarang taburkan serbuk penaik di sekeliling mangkuk tandas dan bahagian dalamnya pula. Masukkan cuka juga ke dalam mangkuk tandas. Selepas itu, cuci seperti biasa. Tok Nan memberikan arahan lagi. Wah, bersih dan berbau segar, kata Naim. Gabungan serbuk penaik dan cuka telah menghilangkan kotoran termasuk mengenyahkan bau. Baik, terima kasih Mas Sarah. Laju baca aja tu Mas Sarah ya. Jadi hati-hati semasa membaca itu supaya apabila anda membaca secara mekanis ni biar perkataan itu jelas kedengaran. Baik, contohlah. Contoh, Mira boleh tolong bacakan yang ini semula? Boleh cikgu. Saya cuba cikgu ya. Saya betulkan suara terlebih dahulu. Okey. Sekarang taburkan serbuk penaik di sekeliling mangkuk tandas dan bahagian dalamnya pula. Masukkan cuka juga ke dalam mangkuk tandas. Selepas itu, cuci seperti biasa. Tok Nan memberikan arahan lagi.
Wah, bersih dan berbau segar, kata Naim. Gabungan serbuk penaik dan cuka telah menghilangkan kotoran termasuk mengenyahkan bau. Sebut jana. Jadi jelas di situ kita perlu belajarlah sebenarnya apabila membaca secara mekanis ini yang dipentingkan ialah intonasi dan nada itu sesuai dengan situasi dalam petikan tersebut. Betul lah tadi tu. Seperti kata Mira, wah apabila menunjukkan perasaan kagum kan Maisarah. Apabila menunjukkan perasaan kagum, maka kita tunjukkan betul perasaan kagum itu apabila membaca. Contoh, wah, bersih dan berbau segar. Wow. Lain juga. Kalau marah, marah ke? Bukan, itu terkejut. Kalau marah, kata seru. Hey. Apa kamu buat di situ? Ataupun cheese. Baiklah. Seterusnya, selesai kita yang ini sebenarnya. Wah, bersih dan bau-bau segar. Di situ sajalah intonasi yang boleh dilihat sekiranya pelajar tidak peka tentang intonasi dan nada bagi ayat tersebut. Baik, seterusnya, petikan seterusnya. Siapa pula yang membaca ni? Saya tengok tadi, Maisarah. Aziz dan belum. Silakan Aziz. Mestilah bersih. Naim juga boleh menggunakan cuka ini untuk membersihkan pancuran mandi termasuk membuang kotoran yang menyebabkan pancuran tersebut. Kata Tok Nan berpetua lagi. Banyak sungguh betul Tok Nan. Bagaimana Tok Nan tahu? Naim tanya, orang muda. Semua ini Tok Nan dapat melalui internet. Jawab Tok Nan tertawa kecil. Kena tertawa kecil lah tu. Macam itu. Baik, Alhamdulillah pelajar kita setelah mendengar rakan-rakannya membaca, mereka telah membetulkan dan membaca petikan ini dengan intonasi dan nada yang sesuai. Baik, cikgu baca semula ya Aziz. Mestilah bersih. Naim juga boleh menggunakan cuka ini untuk membersihkan pancuran mandi, termasuk membuang kotoran yang menyebabkan pancuran tersumbat. Kata demi kata disebut bulat-bulat begitu. Jadi pendengar ataupun yang mendengar kamu membaca itu akan lebih jelas sebutan nada kamu tu ya. Jadi kata Tok Nan berpetua lagi. Banyak sungguh petua Tok Nan. Nampak ya? Baik, bagaimana Tok Nan tahu? Tanda soal. Naim bertanya. Hey, orang muda. Terkejut Mira nampak tu. Orang muda. Tiba-tiba kan daripada situasi yang biasa-biasa apabila ada ayat begitu dia menarik perhatian orang lain untuk bagusnya membaca macam tu. Baik, semua ini turunkan baliklah. Semua ini Tok Nan dapat melalui internet. Jawab Tok Nan tertawa kecil. Jadi begitulah pentingnya intonasi dan nada yang sesuai apabila membaca sesuatu petikan tersebut, Mira. Wah. Baiklah cikgu. Dan Mira perasan juga apabila ada soalan ataupun ayat tanya, cikgu tinggikan sikit suara cikgu di belakang. Seperti contohnya, bagaimana Tok Nan tahu? Bagaimana Tok Nan tahu? Itu berbeza kan Mira kan? Bagaimanakah Tok Nan tahu? Apabila bertanya dan jawapan daripada Mira nanti mestilah dalam nadanya lebih lembut. Betul. Saya tahu daripada sekian macam itu. Jadi sebenarnya apabila membaca ni intonasi dan nada ni murid-murid perlu peka sama ada ayat tersebut ayat tanya, ayat penyata, ayat seru. Sebab ayat seru ni banyak jenisnya Mira. Dia ada ayat seru yang menunjukkan perasaan kagum macam tadi. Wah. Bersih dan segar. Ada ayat seru yang menunjukkan terkejut. Macam tadi. Kalau terkejut, terkejut. Ada ayat seru yang menggambarkan marah. Jadi di situ pelajar perlu kenal pasti situasi yang bagaimana dalam petikan tersebut supaya apabila anda membaca secara mekanis anda dapat membaca dengan intonasi dan nada yang sesuai berdasarkan situasi tersebut. Baik. Jadi Mira ya sebenarnya seperti yang cikgu cakap pada awal tadi, membaca ni terbagi pada dua. Betul. Iaitu apa dia Mira? Iaitu yang pertama kita ada
mentalis dan juga mekanis. Mekanis. Jadi semasa membaca secara mentalis itu sebenarnya murid-murid dah tahu dah apa situasinya. Murid-murid perlulah membaca secara mentalis dulu, secara senyap. Betul. Membaca secara senyap. Semuanya ada di sini. Kemudian apabila murid membaca secara mekanis pula, jadi apa yang dibaca secara mentalis itu dapat dilontarkan Baik. dengan intonasi dan nada yang sesuai betul. lah berdasarkan situasi tersebut. Ya. Jadi ada dua pembaca. Cuma cikgu tekankan di sini pada hari ini ialah membaca secara mekanis. Ya. Baik, cikgu. Dan saya kira apa yang cikgu dah terangkan tadi, terutama sekali dalam nak membaca petikan cerpen dengan menggunakan intonasi, nada yang sesuai, cukup jelas dan murid-murid pun dapat betulkan cara mereka membaca. Bukan saja murid, bahkan Mira juga, cikgu. Kalau masa tu, cikgu, kita berhenti berehat seketika. Kita kembali selepas ini untuk lebih banyak perkongsian daripada Cikgu Rohaiza. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Baik, kembali kita di dalam Didik TV KPM di dalam slot menengah atas, di mana kita hari ini belajar bahasa Melayu untuk murid-murid tingkatan 5 dengan tajuknya Petua Tok Nan. Dan di segmen ini subtopik kita ialah memahami aspek menarik. Kita tanya kepada cikgu kita apa pula yang dimaksudkan dengan memahami aspek menarik tersebut. Silakan Cikgu Rohaiza. Baik. Terima kasih Mira. Apabila kita membaca sesuatu petikan tersebut, kita dah membaca secara mentalis, kita dah membaca secara mekanis. Semestinya apabila kita membaca itu mesti ada aspek menarik dalam cerpen tersebut. Jadi di sini kita keluarkan aspek menarik untuk memastikan ataupun untuk menguji pemahaman murid terhadap petikan yang dibaca tersebut. Mari kita dengar apakah aspek menarik yang pertama. Kembali semula kepada cerpen Petua Tok Nan tadi. Petikan yang sama, agak-agaknya lah kan. Kita tanyalah rakan Mira ni. Apakah aspek menarik yang terdapat dalam petikan ini? Silakan kawan-kawan saya. Siapa tu? Silakan Amirul. Amirul, silakan Amirul. Pada pendapat saya, aspek menarik yang terdapat dalam petikan cerpen ini adalah berkaitan dengan petua yang diberikan oleh Tok Nan. Dalam petikan satu ini, Tok Nan telah memberikan petua berkaitan tentang cara-cara untuk membersihkan cermin. Kita boleh menggunakan campuran air dan cuka untuk membersihkan permukaan cermin. Mula-mula, campuran itu disembur pada permukaan cermin. Kemudian, permukaan cermin itu dilap pula dengan kertas surat khabar. Baiklah Mira, sebenarnya terima kasih Amirul. Sesuai dengan nama petikan ini iaitu Petua Tok Nan, cerpen Petua Tok Nan, maka sudah semestinya dah diberi sebenarnya. Dah diberi sedikit info kat situ bahawa aspek menarik yang pertama adalah berkaitan dengan petua. Jadi tadi Amirul dah kata, petua yang pertama adalah berkaitan dengan membersihkan permukaan cermin. Betul lah tu. Permukaan cermin. Jadi di sini Amirul dah tahu dah aspek menarik dalam petikan ini. Katanya permukaan cermin. Jadi apakah petua Tok Nan tu? Selalunya kita bersihkan cermin, ambil sabun, kemudian siram dengan air. Dah bersih. Betul. Tapi Tok Nan dia ada petuanya. Apa dia? Permukaan cermin katanya gunakanlah campuran air dan cuka. Sebab tu tadi cikgu bersihkan tepak sirih tu dengan cuka. Tadi Mira kata Mira tahu hanya dalam masakan saja kan? Betul tu cikgu. Boleh pelbagai kegunaan. Kegunaan pertama, kita tengok dalam bilik air saja. Bilik air ni mesti bersih Mira kan? Baik, gunakan campuran air dan cuka. Kemudian gunakan apa lagi? Surat khabar. Dilap pula permukaan cermin tersebut dengan surat khabar. Pasti bersih. Betul. Betul tak? Ada pendapat lain tak? Pernah guna tak?
Pernah buat tak? Siapa pernah buat? Ada yang Siapa pernah mengangguk tu buat? cikgu? Tak pernah buat. Ini mesti guna sabun. Dah sebut dengan air ni sebab tak pernah buat. Selepas ni buat ya. Apabila kamu membantu ibu bapa kamu membersihkan bilik air, kamu akan menjadi anak yang diredai lah. Ya, Kita begitu. amin, insya-Allah. Baik. Mudah-mudahan. Okey. Seterusnya, Amirul dah dapat dah mengenal pasti aspek menarik dalam petikan ini. Kita lihat rakannya boleh tak tu? Silakan rakannya. Okey, ini petua tadi ya, membersihkan cermin. Baik, kita lihat pula apakah aspek menarik dalam petikan kedua ini. Cikgu, Silakan Alia. setelah saya membaca petikan ini, aspek menarik yang saya peroleh ialah petua Tok Nan berkaitan tentang cara-cara membersihkan jubin dan sinki. Baru saya tahu, jubin dan sinki boleh dibersihkan dengan menggunakan sabuk penaik dan cuka. Guna sebut penaik dan cuka. Guna sebut penaik cikgu ya. Sebut penaik biasanya digunakan semasa bila tu Mira? Bila kita nak buat kek cikgu. Kan tak lama lagi nak hari raya kan. Begitu guna kek kan. Baik, sekarang ni Tok Nan kata untuk bersihkan jubin dan sinki boleh juga gunakan sebuk penaik dan cuka. Itu dia aspek menarik yang diperoleh oleh Alia apabila membaca petikan ini. Betul lah tu? Sebuk penaik, kemudian dibasahkan dengan cuka. Sinki tu dibasahkan dulu dengan cuka. Seterusnya, barulah disental. Sental, berus jubin dan sinki. Kalau letak saja memanglah tak hilang. Betul. Kenalah sental. Tahu tak tu sental tu apa kat Tahu situ? tak sental tu? Sental tu macam ni ke cikgu? Sental. Ya sental. 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 Okey. Menyental lah. Itu Betul. perbuatan juga tu ya. Baik, barulah jubin dan sinki menjadi bersih. Senang je kan? Senang cikgu. Seterusnya, kita tengok pula petikan yang seterusnya. Agaknya apakah aspek menarik yang terdapat dalam petikan ini? Tadi Amirul dah baca. Alia pun dah kata dah aspek menariknya. Antara dua ni siapa lagi yang belum ni? Siapa nak cuba? Silakan Maisarah. Silakan. Dalam petikan ini, Tok Nan juga telah memberikan petua berkaitan cara-cara membersihkan mangkuk tandas. Menurut Tok Nan, mangkuk tandas juga boleh dibersihkan menggunakan cuka dan sebuk penaik. Sekali lagi. Gunakan apa? Serbuk penaik cikgu dan cuka. Mira pernah cuba tak? Uji Selepas kaji ini, ini. saya akan cuba cikgu. Cuba jangan tak cuba. Ada tak sebut penaik dan cuka di rumah? Ada cikgu. Ada saja kan? Baik. Betul lah kata Amira tadi tu. Okey, untuk membersihkan mangkuk tandas menggunakan apa? Sebut penaik dan cuka. Lagi sekali, cuka dapat membersihkan bahagian bilik air. Tadi dah dapat membersihkan pertama permukaan cermin. Betul. Yang kedua jubin dan sinki. Yang ketiga mangkuk tandas. Tapi cikgu ada lagi satu petikan Amira. Cikgu nak lihat pelajar dapat tak mencari aspek menarik dalam petikan terakhir ini. Okey, mari kita cuba cikgu. Mari kita cuba. Saya dah nampak dah ni siapa yang belum baca ni. Dah tersenyum simpul di situ. Siapa yang belum baca tu cikgu? Aziz. Aziz. Nasib baik sukarela kat situ. Silakan Aziz. Dalam petikan ini, aspek menarik yang saya peroleh adalah berkaitan dengan petua membersihkan pancuran mandi. Biasanya, sisa-sisa kotoran yang melekat pada pancuran boleh dibersihkan juga dengan menggunakan cuka. Sekali lagi, cuka digunakan untuk membersihkan pancuran mandi. Biasa kan pancuran mandi itu akan tersumbat dengan sisa-sisa kotoran. Betul kan? Jadi, gunakan sahaja cuka dan sembur pada pancuran mandi tersebut. Air pun dapat mengalir dengan seperti asalnya dengan lajunya dan badan kita pun akan bersih. Betul tu cikgu. Itulah dia aspek menarik yang diperoleh oleh murid-murid saya pada hari ini. Petua Tok Nan, petua pertama adalah untuk membersihkan Cermin. Petua kedua, jubin dan sinki. Petua ketiga, Membersihkan mangkuk tandas. mangkuk tandas. Dan yang keempat, Untuk membersihkan pancuran mandi. semua petua ini menggunakan asasnya ialah cuka.
sama ada cuka dengan campuran air atau cuka dengan serbuk Penaik. penaik. Dan peralatan yang dibersihkan tu pula semuanya ada di rumah. Semua rumah ada bilik air kan? Betul, cikgu. Nanti rajin-rajin bersihkan bilik air ya apabila dah tahu petua ini. Nampak tu tersenyum semua murid-murid tu cikgu Ya. mereka akan cuba selepas ini. Baik cikgu. Baik, sebelum ni Kamira, sebenarnya cikgu ada bagi tugasan kepada murid cikgu ni sebenarnya. Iaitu cikgu ada minta murid cikgu buat tugasan apa ya? Tugasan apa tu? Tugasan apa ya? Saya, Silakan. Silakan Aziz. tahu saya, cikgu ada minta kami menulis pantun berkaitan cerpen Petua Tok Nan. Cikgu ada minta murid kita menyiapkan pantun. Cikgu bagi petikan dan murid perlu menulis pantun berkaitan dengan cerpen Tok Nan ni. Kemudian murid ni telah memberikan pantun tersebut kepada cikgu dalam kumpulan Telegram. Nanti kita akan lihat pantun mereka ni. Boleh cikgu, boleh cikgu. Baik, sebelum tu kita tengoklah dulu mereka membaca pantun mereka tu kan. Baik. Ini tadi Pancuran Raya petua keempat. Mari berpantun. Ini petikan yang cikgu beri kepada mereka dan mereka telah memilih. Siapakah yang memilih ini sebenarnya? Siapakah yang memilih petikan Siapa ini? yang memilih? Siapa? Silakan Alia. Bilik air bersih menjadi idaman, kotoran degil pastikan hilang. Air dan cuka sebagai campuran membersihkan cermin menjadi senang. Baik, terima kasih Alia. Begitu kreatif Alia mencipta pantun. Sebenarnya pantun yang dicipta ni cikgu suruh mereka cipta pantun berdasarkan perkataan yang ada dalam petikan tu. Sebenarnya Mira. Jadi mereka menggunakan bilik air bersih, air, cuka, bersihkan cermin. Jadi berkaitanlah dengan petua tu tadi. Jadi mereka boleh menterjemahkan apa yang mereka baca itu dalam bentuk pantun. Petikan pertama ni rupanya Alia yang menyambutnya. Maka kita tengok petikan kedua. Petikan kedua. Siapa pula? Pantun kreatif apakah yang akan disampaikan, yang dibacakan oleh pelajar kita, murid kita ni? Amirul. Silakan Amirul. Petua Tok Nan menjadi ikutan sebagai panduan mudahkan diri. Serbuk penaik dan cuka digunakan membersihkan jubin dan juga singki. Petua Tok Nan menjadi ikutan. Jangan tak ikut ya Amirul sebab dah cakap dah tu. Petua Tok Nan menjadi ikutan. Dia kata sebagai panduan mudahkan diri. Nak guna apa? Serbuk penaik dan cuka digunakan supaya dapat membersihkan jubin dan juga singki. Nanti jangan biarkan jubin dan singki bilik air itu dalam keadaan yang kurang bersih. Jubin mestilah dibersihkan. Nanti kalau tidak nanti tergelincir jadinya. Cikgu. Okey, terima kasih Amirul. Begitu kreatif ciptaan pantunnya. Baik, untuk petikan yang ketiga ni, kita tengok petikan yang ketiga ni kan, siapakah murid yang telah memberikan pantunnya kepada saya? Sila bacakan pantun kamu. Ya silakan Aziz. Silakan. Bau busuk tandas perlu disisir. Taburkan serbuk naik, masukkan cuka. Mangkuk tandas segah dan bersih. Perasaan tenang hati pun gembira. Terima kasih Aziz. Aziz pandai menggunakan perkataan mangkuk tandas, taburkan serbuk penaik dan cuka. Saya baca. Mira, cuba Mira bacakan pula pantun tu Mira. Saya baca pantun yang satu ya, cikgu. silakan. Baiklah, saya baca pantun ini. Bau busuk tandas tu cikgu. Bau busuk tandas. Okey, kalau macam tu saya cuba. Bau busuk sorry, maafkan saya cikgu. Salah intonasi tadi, cikgu dah tegur dah intonasi kan. Baiklah. Bau busuk tandas perlu disisir. Taburkan serbuk penaik, masukkan cuka. Mangkuk tandas segar dan bersih, perasaan tenang, hati pun gembira. Gembira tak? Mira. Gembira. Kalau bila air kita bersih, murid-murid kita gembira tak? Gembira. Baik. Seterusnya cikgu sebenarnya ada bagi 4 petikan tau. Jadi murid-murid kita dah bagi petikan pertama, petikan 2, petikan 3. Kita lihat pula petikan 4. Apakah pula agaknya pantun yang akan dibaca oleh mereka? Silakan. Pantun saya berbunyi begini cikgu. Silakan. Pancuran tersumbat satu masalah, aliran air menjadi sukar. Gunakan cuka, bersihlah sudah, mandi puas, diri pun segar. Pancuran tersumbat satu masalah. Betul yang masalah yang Mas Sarah?
Betul. Betul kan? Kalau pancuran tu tersumbat, apa masalahnya Mas Sarah? Air tak keluar. Air tak keluar dengan lancar. Jadi kita tengok ke atas, oh pancuran tu tersumbat. Jadi gunakan apa Mas Sarah? Cuka. Lagi sekali cuka. Ada cuka tak di rumah? Ada tak? Ada. Semua ada cuka di rumah. Ada. Mereka kenal tak sebut penaik ni? Kenal. Cuka kenal. Cuka sebut sudah kenal. penaik? Kenal. Alhamdulillah. Baik. Pancuran tersumbat, satu masalah. Aliran air menjadi sukar. Gunakan cuka. Bersihlah sudah. Mandi puas, diri pun segar. Sememangnya menjaga kebersihan diri, menjaga kebersihan rumah perlu dijadikan amalan oleh setiap manusia. Betul kan Mira? Betul tu, cikgu. Apabila diri kita bersih, orang lain pun akan selesa lah dengan kita. Itu kan? kepentingan menjaga kebersihan Kebersihan diri, diri. kebersihan rumah dan segala-galanya. Ya, betul tu cikgu. Baik cikgu, tadi cikgu sudah bagi pantun. Murid-murid pun sudah berikan pantun. Dijual pantun dan Mira rasa Mira nak belilah cikgu pantun. Boleh cikgu? Wah. Mira cuba cikgu ya. Terkejut cikgu. Mira cuba cikgu. Banyak sudah Tok Nan kongsikan petua. Untuk kita gunakan bersama. Kita berhenti berehat seketika hanya di menengah atas. Jangan ke mana-mana. Kita berhenti berehat seketika. Didik TV KPM. Baik, kembali kita dalam slot mendengar atas di Didik TV KPM. Telah banyak yang kita pelajari bersama dan di segmen ini dengan subtopiknya Mari ataupun Peka Membaca. Peka Membaca, Cikgu Ija. Apa tu Cikgu? Baik, sebelum saya menerangkan berkaitan dengan peka membaca, marilah kita dengar murid-murid kita membuat rumusan apakah perkara yang mereka pelajari pada hari ini, Mira. Dahulukan murid dahulu kan? Ya. Baik, kita lihat. Baiklah. Daripada apa yang kita pelajari pada hari ini, apakah yang anda perolehi? Siapa nak jawab dahulu tu? Siapa nak cuba? Silakan. Silakan Azib. Terima kasih Azib. Selalu yang pertama. Bukan hebat. yang terakhir. Yang lain pun semuanya bagus juga. Baik, silakan. Pada hari ini, saya dapat belajar tentang tinggi, rendah, intonasi suara apabila saya membaca petikan tadi. Rupa-rupanya pelajar kita dah tahu tentang tinggi, rendah suara apabila membaca. Tiadalah membaca tu satu intonasi saja. Apabila membaca, ingat ya. Ingat, perlu ada tinggi, rendah suara. Baiklah, Azib dapat yang ini. Murid yang lain pula dapat yang bagaimana? Dapat apa tu? Cikgu, Silakan Amirul. saya pula belajar berkaitan nada yang pelbagai semasa membaca supaya bacaan saya lebih menarik. Nada yang pelbagai ya Amirul. Seperti yang cikgu beritahu tadi, apabila kita membaca ada nada-nada tertentu dalam ayat semasa anda membaca tu. Jadi apabila anda rasakan bahawa dalam ayat tersebut, apabila kamu membaca nadanya nada sedih, janganlah digembirakan. Apabila nadanya nada marah, janganlah disedihkan. Jadi tidak sesuailah dengan situasi dalam petikan tersebut. Begitulah pentingnya apabila kita membaca, mengikut intonasi dan nada yang sesuai berdasarkan petikan tersebut. Mira, baiklah. Azib dah memberikan pendapat. Amirul juga dah memberikan pendapatnya. Dua puteri kita ni pula bagaimana? Dua puteri. Baik cikgu, Silakan Mak Sarah. dalam petikan ini saya dapat memahami lebih banyak maklumat. Saya juga lebih tahu akan kepentingan menjaga kebersihan bilik air.
Maisarah kata dah tahu maklumat tentang menjaga kebersihan bilik air. Jadi Maisarah rajin-rajinnya dan murid-murid lain juga rajin-rajin membantu ibu bapa membersihkan bilik air. Gunakan sahaja bahan yang ada di rumah seperti cuka dan sebut penaik tersebut. Sebelum ni tak tahu kan, Maisarah? Sebelum ni tak tahu kan bahawa cuka dan sebut penaik itu boleh digunakan untuk membersihkan bahagian bilik air? Selepas membaca maklumat itu, kita peroleh. Betul. Baik. Alia, kenapa senyap saja tu? Cuba Alia berikan pendapat pula. Silakan Alia. Saya pula dapat memahami aspek menarik melalui pembacaan saya tadi, iaitu berkaitan 4 petua Tok Nan. 4 petua Tok Nan sesuai dengan tajuk cerpen. Cerpen tersebut iaitu petua Tok Nan. Itulah aspek menarik yang diperoleh oleh Alia. Di samping itu ada intonasi, ada dialog bagi situasi tersebut semasa Alia membaca tadi. Betul ya Alia ya? Baik. Selesai murid kita memberikan rumusan berkaitan dengan perkara yang mereka peroleh semasa sepanjang kita pelajar tadi dah. Betul, baik, cikgu. kita tengok pula. Baik. Peka membaca. Jadi ini ingatan cikgu kepada murid-murid cikgu dan penonton di luar sana. Murid-murid di luar sana juga dah. Baik, yang pertama, apabila membaca, pastikan anda mengetahui intonasi suara anda semasa membaca disesuaikan dengan situasi. Cikgu dah terangkan dengan panjang lebar tadi tu. Ya, dalam petikan tersebut pelbagai intonasi biasanya. Jadi sesuaikan intonasi suara ketika membaca. Baik, yang kedua pesanan cikgu Mira, nada mestilah seperti nada penutur sejati. Janganlah apabila membaca kita menggunakan dialek-dialek yang tersendiri. Mestilah menggunakan nada seperti penutur sejati. Seterusnya, yang ketiga, sebutan sangat tepat dan sangat jelas. Jadi apabila membaca, jangan membaca tu terlalu laju sampai tidak jelas sebutannya. Jadi apabila kita membaca sebutan secara satu demi satu, jadi kita yang mendengar pun boleh tahu, boleh faham apa yang dibaca oleh orang lain. Ingat ya. Baik, dan yang keempat, pesanan cikgu yang keempat dan yang terakhir, iaitu apabila anda membaca, pastikan anda faham maklumat yang dibaca tersebut. Baik ya, apabila kita membaca, pastinya ada maklumat tertentu yang tersirat dalam petikan tersebut. Jadi jangan baca sekadar baca saja. Jadi apabila kita membaca, sebenarnya dia akan dapat meningkatkan pengetahuan kita. Tadi daripada tak tahu tentang penggunaan cuka, Kamira kan dah tahu dah. Oh, cuka boleh digunakan untuk membersihkan bilik air. Selesai dah petua saya tu. Nanti ingat ya murid-murid sekalian. Okey. Seterusnya, apa lagi Mira? Seterusnya cikgu, petua sudah tahu, rumusan sudah tahu, nasihat dari cikgu pun sudah tahu. Jadi Mira ingin bertanya kepada cikgu, bagaimana prestasi keseluruhan murid kita pada hari ini? Pada pendapat cikgu lah. Kita telah melakukan simulasi tadi berkaitan dengan membaca mengikut intonasi dan nada yang sesuai, dan cikgu dapati murid cikgu telah dapat membaca mengikut intonasi dan nada yang sesuai selepas diberikan beberapa beberapa petua itu tadi ya, beberapa petua berkaitan dengan intonasi dan nada yang sesuai ketika membaca. Dan juga cikgu, bagaimana kalau murid-murid di rumah yang ingin mendapatkan latihan ataupun sumber rujukan, di manakah cikgu? Rujuklah sumberku. Sumberku. Ada lagu sikit di situ cikgu. Baik. Jadi macam kawan-kawan boleh lihat di paparan kaca TV anda pun ada pautan yang disertakan. Jadi anda bolehlah pergi ke laman sesama berikut untuk mendapatkan lebih banyak bahan rujukan. Baiklah, terima kasih banyak-banyak Cikgu Ija atas perkongsian ilmu pada hari ini. Terima kasih juga kepada semua kawan-kawan saya di dalam talian maupun di rumah yang menonton sehingga ke penghujung rancangan. Diharapkan ilmu yang dikongsikan pada hari ini dapat memberi manfaat
bermanfaat kepada anda. Dan ingat, jagalah kebersihan seperti mana yang disarankan oleh Petua Tok Nan, kerana menjaga kebersihan juga sesuatu perkara yang dituntut dalam agama. Mira, cikgu ada hajat. Saya tahu cikgu, saya pun rasa kita ada hajat yang sama. Nampak macam boleh merasai hajat cikgu tersebut. Saya dapat rasakan cikgu. Di mana kita nak tutup kelas kita pada hari ini cikgu dengan persembahan istimewa daripada cikgu Ija dengan orang kata bersyair. Silakan cikgu Ija. Kita jumpa lagi semua. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Silakan cikgu. Syair pesan bonda. Pesanan bonda perlu diingat, jaga kebersihan, diri pun sihat, bermula di rumah, jadi amalan, maka terjemah rumahku syurgaku. Silakan Mira. Wah, Mira ambil cikgu. Rumah yang bersih, tenang fikiran, hati yang walang menjadi tenang. Titipan bonda dalam ingatan, di mana-mana kita berada. Bye. Okey cikgu, jadi kita boleh berbual macam biasa. Didik TV KPM